Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah hadis sebagai tazkirah kita bersama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 6288 atau penomboran lain hadis nombor 6786, di mana Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, maksudnya tidaklah Nabi SAW diberi dua pilihan, melainkan baginda akan memilih yang lebih mudah antara kedua-duanya, asalkan ia tidak melibatkan dosa. Jika melibatkan dosa, baginda akan meninggalkan kedua-duanya sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Dan beliau juga menerangkan, demi Allah, baginda tidak pernah marahkan apa jua demi kepentingan peribadi, sehinggalah apabila kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar, maka baginda marah kerana Allah. Baik, daripada hadis ini terdapat beberapa pengajaran. Yang ini apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan, baginda akan memilih yang lebih mudah. Dan ini adalah satu sunnah yang kalau para penonton perhatikan video-video saya, jika dalam sesuatu isu fiqah itu ada dua pandangan, maka saya akan memilih pandangan yang lebih memudahkan, ya. Namun kita juga maklum, sebahagian orang dia suka menyampaikan pandangan yang menyusahkan. Saya pun tak tahu kenapa. Apakah mereka tidak tahu tentang hadis ini, ataupun mereka merasakan apabila menyampaikan sesuatu yang macam susah, akan ada wow bagi orang-orang awam, orang yang tidak tahu kan. Mereka macam wow, macam tu caranya. Oh, aku kena belajar ni. Aku kena belajar dengan si fulan tu, dengan ustaz tu, dengan ustazah tu. Okey, sebab saya memang tak terfikir-fikir, sebab kita boleh mengkaji dan ada dua pandangan. Tetapi ada sebahagian ataupun segelintir agamawan ni, baik ustaz atau ustazah, mereka suka untuk memilih dan menyampaikan pandangan yang menyukarkan, ya. Baik ia dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maknanya dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang dalam isu tersebut ada beberapa pandangan, ada beberapa kaul. Ada kaul yang lebih memudahkan tapi tak nak. Mereka nak juga sampaikan kaul yang menyukarkan. Ataupun perbandingan antara empat mazhab. Ada pandangan daripada mazhab lain yang memudahkan, tapi mereka nak juga sampai pandangan yang menyukarkan. Atau pandangan-pandangan yang ada majoriti, ada minoriti, tapi minoriti itu lebih memudahkan, tapi mereka nak juga sampaikan pandangan yang menyukarkan, ya. Padahal ini bukanlah sesuatu yang selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ya, Aisyah menerangkan, tidaklah baginda diberi dua pilihan, melainkan baginda akan memilih yang lebih mudah di antara kedua-duanya, asalkan ia tidak melibatkan dosa. Jika ia melibatkan dosa, baginda akan meninggalkan kedua-duanya. Bukan sekadar meninggalkannya, tapi tinggalkan sejauh-jauhnya. Di sini ada poin penting. Apabila kita berhadapan dengan dua pilihan ataupun dua pandangan dalam persoalan hukum ke apa, kita kena kaji terlebih dahulu untuk memastikan bahawa kedua-dua pandangan tu ada dalil, ada hujah. Kemudian kita pilih pandangan yang lebih memudahkan. Jangan asal mudah terus pilih. Sebab boleh jadi yang mudah itu tidak ada dalil di sebaliknya. Tidak ada hujah di sebaliknya. Okey, saya bagi contoh lain. Dalam perkara-perkara yang melibatkan bid'ah misalnya, kan. Orang yang mencintai bid'ah, yang memperjuangkan amalan-amalan ibadah-ibadah bid'ah, mereka tak ada dalil pun. Melainkan dalil-dalil umum saja. Melainkan apa salahnya benda baik. Melainkan Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat, kan. So itu saja dalilnya, dan itu bukanlah dalil ataupun hujah agama. Okey, jika begitulah dalilnya, tak perlu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia ni. Cukup bagi Al-Quran, okeylah, masing-masing amalkan saja. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat, kan. Para siapa yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka syurga apa semua, kan. Banyak ayat-ayat seperti itu. Okeylah, buat sajalah apa amal soleh mengikut cita rasa. Cita rasa masing-masing, kan. Tak perlu adanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendetailkan bagaimanakah ibadah tersebut. Tak perlu, kan. Jadi kena hati-hati.
Sebab kadang-kadang yang bid'ah itu yang kadang-kadang lah memudahkan. So kita pun ambil. Jangan ya. Jadi dalam rangka kita hendak memilih antara dua pandangan. Pandangan yang lebih memudahkan, nanti dulu kena cek dulu. Kena semak dulu. Ada dalil, ada hujah di sebaliknya. Jangan main ambil saja yang memudahkan. Dibimbangi yang memudahkan itu tidak ada dalil atau hujah di sebaliknya. Atau mungkin ada tetapi dalil dan hujah yang sangat lemah. Ataupun dalil yang kita kata dhaif ke, ataupun diperhujahkan bukan berdasarkan kaedah ilmu yang betul ya. Jadi kita kena semaklah dengan baik perkara ini. Sama juga kalau kita rujuk pendapat para ulama yang berkata bolehnya talfiq antara mazhab, bolehnya memilih-milih antara mazhab, mereka kata kena kaji dulu, kemudian baru talfiq supaya kita tahu itu memang pandangan dalam sesuatu mazhab. Maksud saya, dalam satu isu tu kita tengok ada pandangan A, pandangan B. Kaji dulu. A tu memang pandangan mazhab Syafi'i, ada dalil hujah. B tu memang pandangan katakan mazhab Maliki lah. Yang ada dalil, ada hujah. Sebab kalau mai ikut je, tengok-tengok yang A tu Syafi'i, yang B tu bukan pandangan Maliki pun, tengok-tengok pandangan Syiah. Tengok-tengok pandangan entah siapa-siapa ke apa kan. Jadi kena kaji terlebih dahulu ya. Jadi ingat, sunnah Nabi SAW ialah memilih yang lebih mudah asalkan tidak melibatkan dosa. Jika melibatkan dosa, baginda akan meninggalkan kedua-duanya sejauh-jauhnya. Bukan sekadar tak buat, tetapi meninggalkannya sejauh-jauhnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita lihat bagaimana Nabi SAW ni marah atau tidak. Apabila ia melibatkan kepentingan peribadi, maknanya kalau kita biasa mengkaji, belajar sirah Rasulullah SAW, kita akan lihat, kita akan baca, kita akan tahu banyaknya orang yang menzalimi diri Rasulullah SAW kan. Maki hamun ke, mencela ke, meletakkan najis ke, seperti bila ketika di Mekah, apabila dakwah baginda baru saja dimulakan, apabila baginda sujud di hadapan Kaabah, ada yang mari letak najis di belakang baginda kan. Dan macam-macam lagi, semua tu baginda tak marah. Relax saja, memaafkan, sabar dan terus berdoa agar mereka ni dapat menerima dakwah Islam. Sama juga kan, apabila pergi ke Taif untuk berdakwah, mereka membaling batu kepada baginda apa semua, sampai baginda kena lari, bersembunyi. Malaikat datang, tanya nak tak kami angkat gunung dah hempap ke atas mereka ni. Rasulullah kata, jangan ya. Moga-moga zuriat mereka dapat menerima Islam. Jadi, apabila diri baginda sendiri dizalimi, dicela ke, dizalimi baik secara lisan ke, baik secara fizikal ke, baginda tak marah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika kepentingan Allah yang dizalimi, maksud kepentingan Allah di sini adalah syariat Islam dilanggar. Agama Islam ini disalahguna, apa semua tu, barulah baginda marah. Dan baginda marah kerana Allah dan bukannya kerana peribadi ataupun apa-apa faktor lain. Dan ini hendaklah kita ambil contoh juga daripada sunnah baginda. Sebab dalam rangka kita berdakwah, dalam rangka saya berdakwah dalam video-video YouTube, banyak saja yang memberi komen-komen yang tidak baik kepada saya. Saya yakin para penonton pun maklum tentangnya. Tapi berdasarkan hadis ini, saya pun belajar untuk tidak marah ataupun tidak ambil tindakan, sebaliknya sabar dan kalau boleh mendoakan mereka agar satu hari kelak mereka dapat menerima apa yang saya sampaikan. Bukan untuk ikut saya, tetapi ikut Al-Quran dan ikut hadis Nabi SAW. Okey. Jadi katalah macam-macam kan. Kita maklum di ruangan komen kan. Tapi tak apa. Saya berdakwah, menyampaikan video bukan untuk mendapat komen yang baik, bukan untuk mendapat likes ataupun views, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi apabila adanya ayat Quran yang disalah tafsir, seperti video hari itu kan, untuk membela zikir Allah, ayat Quran disalah tafsir, padahal ayat itu di cerita lain, dia pusing ayat itu untuk membela zikir Allah. Apabila hadis Nabi disalah guna, baik disampaikan hadis yang dhaif ataupun palsu, tetapi disampaikannya dengan cara seolah-olah ia adalah hadis yang sahih, ataupun hadis yang sahih disalah tafsir ataupun dilakukan tokok tambah. Alright? Jadi ini perkara-perkara yang menodai agama dan kita kena marah.
Kita kena marah bukan kerana sebab peribadi ke apa, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau ingat video saya 13 kritikan ke atas Dr. Jahid Siddiq dalam isu zikir Allah Allah kan. Saya agak tegas. Mungkin juga ada video-video riak lain yang saya agak tegas. Lalu ada orang yang komen, tanya kenapa Kapten macam tegas, macam marah kan. Dia macam tak faham pula. Saya tegas, saya marah kerana hak Allah telah dilanggar. Kerana ayat Allah telah dipusing untuk membela amalan sendiri. Kerana hadis Nabi telah disalah tafsir untuk membela amalan sendiri. Sehingga kan sunnah Nabi apabila nak meninggal dunia ialah la ilaha illallah kan. Ditukar menjadi zikir Allah, Allah, Allah. Kan? Jadi perkara-perkara itu kita mesti marah. Dan para penonton yang dirahmati Allah pun kena ada sifat marah. Kita marah bukan kerana kepentingan peribadi. Kita marah kerana hak Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar. Yang ini agamanya dipermainkan, agamanya diselewengkan, ayat Qurannya disalah tafsirkan, hadis Nabi SAW salah dari sudut darjatnya, salah dari sudut tafsirannya, salah dari sudut tokok tambahnya. Kita mesti ada sifat marah. Dan atas sifat marah tu bukanlah sekadar marah kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak bagus. Tetapi kita marah dan we do something about it. Yakni dengan menerangkan apa yang betul. Dengan menerangkan apa yang hak. Ya. Jadi, sebahagian orang dia tak faham. Okey, jadi dia punya marah tu mungkin kalau hal peribadi dia marah. Sesuatu yang apabila orang kritik peribadi dia marah. Tapi apabila Islam dipermainkan, dipergunakan, diselewengkan, dinodai, saya panggil, macam tak marah saja. Yang itu satu sikap yang tidak betul. Ya. Jadi sunnah Nabi SAW, apabila diri kita yang dikritik. Okey, Kapten ni tua lah, Kapten ni bila nak mati lah, Kapten ni apa semua tu. Kita relax, kita sabar, bahkan kita doakan agar dia dapat menerima. Bukan menerima saya, tetapi menerima Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bukan berdasarkan ustaz, tok guru dan tuan guru. Akan tetapi apabila ayat Quran disalah tafsir, hadis disalah guna dan macam-macam lagi, yang itu kita kena marah. Dan marah di sini bukannya untuk kita maki hamun, bukannya untuk kita mencela, melaknat ke apa, tak. Kita we do something. Yang ini dengan menerangkan apa yang hak. Mungkin dengan ketegasan sebab kita marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian sedikit perkongsian saya. Moga-moga kita dapat belajar beberapa sunnah Nabi SAW daripada tazkirah ini. Ya. Sedikit sebagai ulang kaji. Pertama, apabila ada dua pilihan, pilih yang paling mudah asalkan tidak melibatkan dosa. Macam mana kita nak tahu dosa ke tidak? Kita kena kaji terlebih dahulu. Apakah pandangan yang lebih mudah itu ada dalil dan hujah di sebaliknya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan marah apabila diri sendiri, apabila peribadi kita yang dikritik, yang dicela, yang diperlekehkan apa semua tu, kita jangan marah, kita sabar saja, kita maafkan, bahkan kalau dapat doakan lagi bagus. Namun apabila hak Allah Subhanahu Wa Taala yang dilanggar, maka kita marah kerana Allah. Marah kerana Allah bukan dengan mencela, dengan maki hamun apa, tak. Kita menjelaskan apa yang hak, kita menjelaskan apa yang benar, make an effort untuk menjelaskannya. Dan kalau kita tegas, atau kita lihat ada orang lain, penceramah lain, ustaz lain yang tegas dalam menerangkan perkara itu, fahamilah dia marah kerana Allah, bukannya kerana peribadi. Baiklah, demikian perkongsian saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.